menceritakan tentang demokrasi. Dan saya amati tiap-tiap patah perkataan yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan 3 kali perkara pokok Yang Berhormat sebut perkataan adil. Pada saya, adil, contoh adil yang tepat adalah 2 hari lepas, di mana penyokong-penyokong Tegar berguling-guling atas jalan raya di luar parlimen, sementara pemimpin-pemimpinnya, sabarlah, mukadimah, Tan Speaker, 14 tahun saya nak tanya ni. Tahulah, sebelum ni duduk sebelah sana. Sebelum ni duduk belah. Contoh yang baik tentang keadilan adalah penyokong Tegar taksub kat luar, sementara pemimpin kat dalam enak-enak angkat sumpah dan makan bersama dengan Yang Amat Berhormat Pekan. Ni soalan tambahan. Patut turun pangkat pun. Masih yang dia betul. Negara-negara yang mengalami demonstrasi jalanan, Arab Spring atau Arab Fall. Yang Berhormat, duduk dulu Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya suka ingatkan kepada Yang Berhormat yang lama. Dalam sisi soal jawab, jangan panjang-panjang sangat mukadimah itu. Terus saja tanya soalan supaya tidak habis masa. Pokok sana, peraturan masyarakat 35 tak boleh bercakap kalau tidak dibenarkan oleh yang dipertua. Saya bertekad untuk ubah cara saya. Jadi Yang Berhormat juga tolong ubah sikap. Sila Mersing, kemukakan soalan tambahan. Soalan tambahan. Adakah pemerintah berhasrat untuk mewajibkan mengundi? Kedua, pendaftaran secara automatik genap 21 tahun kerana PRU 13 menunjukkan prestasi yang begitu baik. Pengundi keluar mengundi. Tuan Yang Ketua, berhubung dengan soalan tambahan khusus Ahli Muhammad Ahli Mersing, apa-apa undang-undang ataupun peraturan yang kita nak buat, Tuan Yang Ketua, mestilah boleh dikuatkuasakan. Ini yang kita nak tentukan. Jadi kalau sesuatu cadangan itu kita fikirkan baik, dia mesti dilihat dari sudut sama ada boleh dikuatkuasakan secara praktikal ataupun tidak. Saya tak fikir mewajibkan orang mengundi itu boleh dikuatkuasakan secara adil. Tapi pendaftaran automatik ada satu yang boleh dipertimbangkan walaupun kerajaan belum buat apa-apa keputusan setakat ini. Tuan Speaker. Sila, Bukit Telugor. Secara konvensinya. Terima kasih Tuan Speaker. Sila. Perkataan Malaysian Spring. Malaysian Spring boleh diadakan dalam negara ini. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya. Tetapi satu laporan polis ada dibuat terhadap Dr. Chen Manhin. Apabila Dr. Chen Manhin menggunakan perkataan Malaysian Spring. Kenapa kerajaan takut? Amat takut apabila perkataan seperti Malaysian Spring ada digunakan. Nah, adakah peguam negara cadang untuk mengambil apa-apa tindakan ke atas Dr. Chen Manhin untuk menggunakan perkataan Malaysian Spring baru-baru ini? Terima kasih. Tuan Yang Ketua, apa-apa tindakan dari segi undang-undang penguatkuasaan adalah bidang kuasa peguam negara. Kerajaan tidak
takut pada perkataan Malaysian Spring. Apa yang saya tekankan dalam jawapan saya ialah apa-apa tindakan kita mestilah berpandu kepada perlembagaan negara. Ini satu perkara pokok, Tuan Yang Ketua, dan kita akan tetap mempertahankan perlembagaan negara kita. Masih saya benarkan lagi satu soalan tambahan untuk pengetahuan ahli yang berhormat yang baru. Dalam sisi soal jawab, soalan tambahan cuma 3 maksima boleh dibenarkan. Saya jemput Gombak. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Sebentar tadi Yang Amat Berhormat ada menyatakan di dalam jawapannya bahawa beliau mengajak Tan Sri, point of order. Ini tidak adil. Kerana patut selepas sana di sini dulu. Yang berhormat. Kalau begitu saya minta soalan tambahan. Kalau Ini soalan nak jadi Yang tambahan. Dipertua, Saya boleh dibagi satu tambahan lagi. Duduk dulu dua-dua yang berhormat. Duduk. saya pun kena duduk. Duduk dulu, Pak. Ahli yang berhormat, semua ahli yang berhormat sedia maklum. Apabila speaker membuat keputusan, jangan lagi bantah. Jangan, oleh kerana kan keputusan Tuan Yang Dipertua adalah muktamad. Jadi kalau bantah, saya tidak akan berganjak daripada keputusan saya. Kedua, peraturan Masyurat 35 kata, siapa yang dinampak dahulu oleh Yang Dipertua itu yang dipanggil. Yang bergilir-gilir ini saya juga yang mulakan. Jadi tunggu giliran masing-masing dipanggil yang saya ternampak dahulu. Di dalam soal ini saya suka menjemput Gombak karena ada perlu penjelasan daripada Perdana Menteri. Biarlah semua penyelesaian itu diselesaikan kalau ada Perdana Menteri. Soalan-soalan yang kalau boleh sehebat apapun, itu tugas Perdana Menteri. Sela Gombak. Singkatkan, Terima silakan. kasih. Saya kira pendirian Yang Dipertua itu tepat sebab bukan mudah untuk kita mendapat Perdana Menteri hadir dalam Dewan Rakyat dan saya kira ini peluang yang terbaik untuk kita mendapatkan penjelasan. Sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan bahawa beliau mengajak semua ahli-ahli Dewan Rakyat untuk maju ke hadapan. Tetapi kita harus ingat sejurus selepas pilihan raya yang lalu, Yang Amat Berhormat juga ada menganjurkan national reconciliation. Satu pandangan yang boleh kita bincang dan bahaskan demi kepentingan rakyat dan juga negara. Soalannya ialah, dalam tempoh 24 jam kemudian, orang yang sama, Perdana Menteri yang sama juga mengeluarkan kenyataan bahawa keputusan pilihan raya itu adalah hasil daripada Chinese tsunami. Utusan Malaysia juga memaparkan sebagai lidah UMNO, menyatakan apa lagi China mahu. Kalau inilah pendirian kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, bagaimana mungkin national reconciliation ini dapat dilaksanakan? Yang kedua, pertanyaan saya ialah, bagaimana national reconciliation ini boleh dilaksanakan kalau kecurangan, penyelewengan dalam proses pilihan raya itu tidak dapat ditangani oleh Perdana Menteri dan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional? Maka persoalan saya, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Perdana Menteri bagi memastikan kecurangan dalam proses pilihan raya ini dapat ditangani sebelum kita bicara soal national reconciliation? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, kita perlu sedar bahawa sistem yang sama digunakan peringkat nasional dan juga peringkat negeri dan kawasan. Yang anehnya, 3 buah negeri di bawah pembangkang sudah pun membentuk kerajaan. Dan kawasan-kawasan ini dimenangi oleh Yang Berhormat, mereka telah terima keputusan. Kita ada proses, Tuan Yang Ketua. Kita tak boleh membuat tuduhan tanpa ada asas
Umpamanya tuduhan kononnya 40,000 Bangla ni menjadi pengundi. Tak boleh kita buat tuduhan melulu. Setakat ini saya belum menerima apa-apa bukti, Tuan Yang Bertutua, yang dibawa untuk perhatian pihak yang berkenaan bahawa adanya kecurangan, adanya penyelewengan seperti yang didakwa itu. Jadi kalau tidak ada, jangan buat tuduhan, Tuan Yang Bertutua. Kalau tak puas hati, kita ada proses di mahkamah. Dan kita mesti sedar, Tuan Yang Bertutua, bahawa semalam kita dah angkat sumpah. Dan kalau dengan izin Tuan Yang Bertutua, saya baca ayat tu. Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar pada Malaysia, memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan negara. Jadi kalau ada apa-apa yang tak puas hati, pandu pada perlembagaan. Dan inilah jalan ke hadapan yang boleh membawa kepada national reconciliation. Tuan Yang Bertutua. Saya akan ulas lebih lagi sebab ada soalan yang kedua selepas ni. Yang berhormat Tuan Lim Kit Siang Gelang Patah. Soalan nombor 2. Di dalam menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gelang Patah, saya juga mohon izin untuk memberi jawapan sekali dengan beberapa soalan yang lain yang ada maksud yang lebih kurang sama, iaitu soalan pada 2 Julai oleh Yang Berhormat Sabak Bernam, Yang Berhormat Paya Besar pada tarikh yang sama, 15 Julai oleh Yang Berhormat Lepis dan 18 Julai oleh Yang Berhormat Air Hitam. Sila. Mohon izin Tuan Yang Bertutua. Sila. Pertamanya, dalam usaha kita untuk mencari dan mencapai pendamaian nasional ataupun national reconciliation, saya suka menegaskan bahawa premis utamanya ialah bahawa keputusan pilihan raya ke-13 ni perlu kita terima sebagai satu keputusan yang muktamad. Kerana proses pilihan raya itu telah dijalankan mengikut perlembagaan negara, mengikut peraturan pilihan raya, dan sekiranya ada apa-apa yang kita tak puas hati, ada saluran, Tuan Yang Bertutua, untuk kita membuat aduan. Dan selanjutnya, apa-apa keputusan yang dibuat oleh proses mahkamah, maka kita kena terima kerana itulah berpandu pada perlembagaan negara. Sebagai satu cadangan mekanisme untuk mencapai apa yang disebut sebagai pendamaian nasional ini, kerajaan ada cadangan untuk menubuhkan Majlis Konsultasi Perpaduan Nasional ataupun National Consultation Council on Unity. 3 perkara penting yang perlu dijadikan sebagai agenda pada council ini ataupun majlis ini ialah bagaimana kita nak tangani soal polarisasi kaum dalam aspek yang luas. Yang kedua, bagaimana kita nak memupuk keharmonian di antara agama. Dan ketiga, bagaimana dasar-dasar kita boleh berbentuk socially inclusive, Tuan Yang Bertutua. Dan mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh dibincangkan dalam majlis tersebut. Kerajaan bersikap terbuka untuk menjemput semua pihak, mewakili civil society, mewakili kalangan academician dengan izin, dan juga parti-parti politik, sama ada pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang. Daripada majlis inilah kita boleh merumuskan apa yang terbaik, langkah ke hadapan supaya negara kita lebih berjaya untuk menentukan kesejahteraan rakyat dan untuk menentukan masa depan yang lebih baik untuk negara kita. Terima kasih soalan tambahan, Tuan Yang Bertutua. Sungguh pun yang amat berhormat Perdana Menteri ada memberi jawapan mengenai national reconciliation, tapi
dalam 6 minggu selepas PRU 13, apa yang kita lihat bukan national reconciliation, tapi national retaliation. Yang peristiwa baru-baru ini ialah penutupan pasar malam Jonker Street di Melaka, dan sangat jelas itulah satu usaha untuk menghukumkan pengundi-pengundi yang tidak menyokong Barisan Nasional. Dan bukan ini satu contoh bahawa BN sendiri tak mahu menerima keputusan rakyat. Dan bolehkah adakah Yang Amat Berhormat berhubungi dengan kerajaan negeri Melaka supaya jangan buat tindakan semacam itu, oleh kerana sudah 13 tahun pasar malam Jonker Street diadakan, dan ini satu center of attraction untuk pelajar-pelajar dan untuk semua baik. Dan pun selepas PRU 13, selepas Yang Amat Berhormat kata bahawa ini satu Chinese tsunami, dan sebenarnya bukan Chinese tsunami, tapi tsunami rakyat Malaysia, khasnya tsunami pemuda-pemudi, adalah satu siri kenyataan dan mindset yang menunjukkan bahawa sikap kerajaan ialah untuk menghukumkan dan race baiting, Chinese bashing. Khasnya menteri-menteri yang ada kata bahawa kalau tak suka keputusan pilihan raya boleh migrate, bahawa kenyataan Timbalan Perdana Menteri bahawa akan menyenai penduduk oleh kerana tidak menyokong PN, dan pun kenyataan bekas hakim Court of Appeal, ketua penggarah pendidikan yang sangat tunjuk bahawa adalah satu trend sangat racist. Adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerima mengikut pandangan khasnya ketua National Unity and Integration yang kata bahawa perlulah berhenti semua blame game, racist blame game itu, dan menerima keputusan PRU sebagai satu emerging trend di mana pemuda vote across lines, dan itulah, bolehkah kita ada satu berhenti semua hukuman-hukuman pengudi-pengudi dalam PRU 13. Tuan Yang Dipertua, yang pertama bersabit dengan di Jonker Walk ni, saya akan rujuk pada kerajaan negeri untuk mengetahui apa asas keputusan dibuat oleh kerajaan negeri. Tentang national reconciliation ni, sebenarnya pokoknya ialah penerimaan keputusan PRU 13. Kalau pihak pembangkang masih berterusan dengan himpunan-himpunan menggambarkan bahawa mereka tak terima keputusan PRU 13, tapi sebaliknya mereka juga membayangkan hasrat supaya kita move forward dengan izin Tuan Yang Ketua untuk kita melihat masa hadapan. Sebab itulah saya telah uraikan tadi, yang pertama, terima keputusan PRU 13, yang kedua, kita tubuh majlis ini untuk kita membincangkan perkara-perkara yang disebut oleh Yang Berhormat dari gelang patah. Kalau kita Yang Berhormat menegur pihak kami, kami pun boleh menegur pihak Yang Berhormat, pembangkang. Jadi kalau kita tegur-menegur dan kita berbalah seperti ini, sampai bila pun tak akan berlaku national reconciliation. Jadi soalnya, kalau kita nak mulakan proses ini, pokoknya terima keputusan PRU 13. Sila, kalapakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kalau saya lihat dalam soalan ini, pendamaian nasional. Pendamaian nasional ini berarti semua rakyat Malaysia mesti menerima. Tan Sri Speaker, hukum alam mengatakan yang di atas ada di bawah, yang menang ada yang kalah. Jadi apabila kita sudah tahu kita kalah, pendamaian ini tentu kita mau rapatkan. Tetapi kalau ada orang mempersoalkan keputusan, apabila kita menang, prosesnya betul. Apabila kita kalah, prosesnya tidak betul. Tan Sri Speaker, 2010 Spain menang Piala Dunia. Dia sudah menang. Adakah negara-negara dunia boleh mempertikaikan perkara keputusan dia menang? Jadi Tan Sri Speaker, saya minta Yang Amat Berhormat
menyatakan, kerana tadi soalan pertama saya tidak dapat, adakah kerajaan mengambil satu usaha? Mengambil satu usaha, kita nampak kalau ada demonstrasi yang melanggar undang-undang, kita ikut undang-undang saja perlembagaan. Adakah begitu yang amat berhormat? Terima kasih. Kita memang pandu pada perlembagaan dan undang-undang. Kalau kehendak untuk mengadakan perhimpunan, membantah dan sebagainya, mesti pandu pada Akta Perhimpunan Aman. Dan kalau pandu pada Akta Perhimpunan Aman, perhimpunan yang aman dibenarkan, Tuan Yang Ketua. Ini satu daripada langkah kerajaan untuk menghormati hak asasi manusia. Kita tak ada masalah kalau perhimpunan aman. Malah kita tawar Stadium Merdeka, kita boleh buat tempat-tempat yang tertentu, kita boleh gazetkan, Tuan Yang Ketua. Jadi inilah prinsip yang dipegang oleh kerajaan. Mesti pandu kepada the rule of law dan perlembagaan. Sila saya benarkan penghabisan berwas. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya ialah, memandangkan kerajaan kalau benar-benar hendak national reconciliation, bolehkah Perdana Menteri memberi undertaking di sini bahawa kementerian-kementerian kerajaan tidak akan dengan izin discriminate against Pakatan Rakyat Wakil Rakyat, iaitu baru-baru ini MPOB telah memberitahu semua tanda tangan saksi yang dibuat oleh wakil rakyat Pakatan Rakyat tidak diiktiraf. Mereka diminta balik, pemohon diminta balik untuk mendapat signature wakil rakyat Barisan Nasional. Begitu juga di Biasalah tu. semua sekolah-sekolah, kita tidak dibenarkan masuk ke sekolah untuk program-program sekolah ataupun di peringkat sekolah negeri pun sama juga. Saya boleh bagi banyak misalan. Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam pengalaman saya, masa untuk saya beri Menteri Besar pun sama tak? kamus kepada sekolah pun, pihak Kementerian Pelajaran mengambil tindakan terhadap cikgu-cikgu dan murid-murid. Ahli yang berhormat, Parlimen ke-13, saya berjanji untuk ubah. Kalau ada persoalan, jangan panjangkan sangat, itu peraturan mesyuarat. Saya beri peluang kepada yang berhormat, kena Perdana Menteri ada menjawab. Inilah tempat untuk berbahas. Bukan berteriak-teriak, tolong saya minta maaf kinabatangan. Berhentilah yang Parlimen ke-12 itu. Sila kemukakan soalan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tadi soalan saya ialah, adakah kerajaan boleh membuat keputusan supaya wakil-wakil rakyat, Pakatan Rakyat juga diiktiraf dan boleh masuk ke sekolah-sekolah untuk program-program mereka. Dan juga baru-baru ini ketua kota kampung sungguh pun perkara negeri, tapi arahan kerajaan Barisan Nasional mengarahkan ketua kampung tidak menandatangani permohonan-permohonan yang dikatakan daripada penyokong-penyokong Pakatan Rakyat. Adakah kerajaan bersedia untuk ubah, iaitu mengiktiraf secara adil semua wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat? Terima kasih Tan Sri. Tak perlu nak membicarakan secara khusus spesifik. Kalau yang berhormat bangkit soal spesifik, kita pun boleh bangkit banyak lagi perkara. Ucapan-ucapan di luar, ucapan-ucapan di London, ucapan di banyak tempat, dalam YouTube dan sebagainya. Sebab tu saya kata, kalau kita nak national reconciliation, terima keputusan PRU 13 dulu. Lepas tu kita boleh bincang. Masih ahli yang berhormat,